Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan slide USK 10102 Falsafah dan Isu Semasa FTKW2 yang bertajuk Falsafah Peperangan Rusia dan Ukraine. Sebelum kita teruskan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Alif Hazim bin Sahrul Izuha C21A1675, Azrin binti Samsudin C21A1697, Nur Hidayati binti Ishak C21A1980, Nurul Syahada binti Muhammad Usli C21A2111, dan terakhir saya sendiri, Anissa Runisa binti Abdul Rahman C21A1686. Assalamualaikum, nama saya Azrin binti Samsudin bernombor matrikan C21A1697. Pengenalan, pada Mac dan April 2021, Rusia menghimpunkan kira-kira 1,000 orang askar dan peralatan ketenteraan berhampiran sempadannya dengan Ukraine melakukan pengerahan tentera tertinggi sejak penglihatan Crimea di negara itu. Pada tahun 2014, krisis yang berterusan berpunca daripada perang Rusia-Ukraine yang berlarutan dan bermula pada awal tahun 2014. Dalam segi konsepnya pula, falsafah ialah satu disiplin ilmiah mengusahakan kebenaran umum dan asas melalui pengamatan dan penyelesaian masalah yang berdasarkan umum dan tentang persoalan seperti keberadaan, nilai, akhlak, akal dan fikiran dan bahasa. Peperangan atau perang juga adalah konflik terancam yang lazim berpanjangan di antara dua atau lebih negara atau aktiviti bukan negara. Persekutuan Rusia ialah sebuah negara rentas benua yang terletak di Eropah Timur dan Asia Utara. Rusia merupakan negara paling ramai penduduk di Eropah dan ke-9 di dunia. Bandar terbesar dan ibu negara Rusia ialah Moskow. Kawasan bandar utama yang lain. Ukraine juga merupakan sebuah negara di Eropah Timur. Ia bersempadan dengan Rusia di sebelah timur seperti Belarus di belah utara, Poland dan Slovakia di belah barat, dan Romania dan Moldova di belah tenggara, dan juga selanjutnya Laut Hitam dan Laut Azov di belah selatannya. Bandar Kyiv merupakan ibu kota negara di Ukraine. Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayati binti Ishak, nombor metri C21A1980. Baik, saya akan membentangkan tentang sejarah, kronologi atau falsafah yang berkaitan peperangan Ukraine dan Rusia. Pada tahun 1990-an, hubungan Ukraine dan Rusia boleh dikatakan agak baik setelah tercetusnya protes anti-komunis yang melanda Eropah Tengah dan Timur yang bermula di Poland sehingga ke seluruh negara Kesatuan Soviet. Namun begitu, Kesatuan Soviet telah dibubarkan pada 26 Disember di tahun yang sama, dan pada tahun 1992 Ukraine mula menjalinkan hubungan rasmi dengan NATO walaupun belum menyertai perikatan itu. Konflik ini bermula ketika Viktor Yanukovych, iaitu Presiden Ukraine, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropah demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow. Kemudiannya, hubungan antara Barat dan Rusia mulai goyah pada tahun 2000-an. Hal ini tercetus apabila pilihan raya presiden yang diadakan untuk menggantikan Kushma. Hubungan Rusia dan Ukraine memanas lagi sejak 2014. Konflik ini dimulai ketika Viktor Yanukovych, iaitu Presiden Ukraine, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropah demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow. Saya Alif Hazim bin Sahrul Izuha bernombor metrik C21A1675. Saya akan menerangkan tentang perubahan dan penerimaan semasa 1990-an. Kemerdekaan daripada Kesatuan Soviet. Pada Januari 1990, lebih daripada 400,000 rakyat Ukraine berganding bahu
berpegang tangan membentuk human chain sepanjang 400 batu sambil mengibarkan bendera kuning yang telah diharamkan pemerintah Soviet. Pada tahun 2000, hubungan goyah antara Barat dan Rusia. Pada tahun 2008, Presiden Yushchenko dan Perdana Menteri Timoshenko telah memohon agar Ukraine menjadi anggota pertubuhan NATO. Januari 2022, pemimpin dan diplomat dari AS, Rusia dan negara Eropah bertemu berulang kali untuk mengelakkan krisis yang diambang peperangan. Rumusan yang dapat dilihat daripada kajian ini ialah krisis antara Rusia dan Ukraine mula tercetus akibat daripada Presiden Ukraine yang menolak perjanjian dengan Eropah. Isu ini semakin meruncing tahun demi tahun sehingga kini. Krisis antara Rusia dan Ukraine belum tamat. Isu ini semakin hangat apabila gambar satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di sempadan Ukraine. Assalamualaikum, saya Nur Syahada binti Mak Rosli. Nombor metrik saya ialah C21A211. Seterusnya ialah implikasi dan cadangan. Implikasi ekonomi. Perang Rusia Vladimir Putin Ukraine sudah berlangsung lebih dari 3 minggu, lebih lama dari banyak perkiraan dengan akibat kerosakan ekonomi dan kemanusiaan yang luar biasa. Seterusnya ialah konflik berkepanjangan. Dari pandangan game teori, perang akan berakhir finite game dengan satu pihak menang atau berkepanjangan infinite tanpa jelas pemenangnya. Rusia menyasari perang berakhir dengan kemenangan, kemudian menggantikan pemerintahan Ukraine yang pro-Rusia. Seterusnya ialah cadangan. Pertama ialah melakukan kesepakatan. Kesepakatan mungkin perlu dilakukan di antara pihak yang bertikai dengan perwakilan masing-masing. Pihak duduk bersama-sama membicarakan jalan tengah untuk mengakhiri pertikaian. Seterusnya ialah membantu negara yang mengalami konflik. Negara lain yang tidak terlibat konflik dan menginginkan adanya perdamaian dapat membentuk sebuah gerakan yang dapat membantu mengatasi peperangan yang sedang terjadi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.